Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam ruangan Tazkirah Ramadan. Jadi pada kali ini tajuk Tazkirah Ramadan kita ialah memburu Lailatul Qadr. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadr. Jadi dalam surah ini menceritakan mengenai peristiwa Al-Qadar, apa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar ialah malam yang penuh kemuliaan, malam Al-Qadar. Di dalam hadis Nabi, an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan yaqul taharru lailatul qadr fil ashr al-awakhir min Ramadan. Sahih Bukhari. Hadis ini adalah hadis sahih. Lailatul Qadar ini Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita. Pertama, kita kena banyakkan beriktikaf pada malam 10 malam terakhir Ramadan. Apa makna iktikaf itu? Iktikaf itu maknanya kita duduk di dalam masjid atau berzikir di dalam masjid. Jadi waktu sekarang ni PKP ataupun tidak boleh pergi ke masjid ataupun terhad untuk pergi ke masjid, boleh juga kita beriktikaf di tempat solat kita di rumah. Buatlah amal ibadat di sana. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apakah amalan kita untuk memburu Lailatul Qadar ini? Kedua, kita bersungguh-sungguh beribadah untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Tadi ayat yang saya bacakan tadi ada menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dikira matematik bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Amal ibadah yang kita lakukan selama 83 tahun itu menyamai dengan malam satu malam Al-Qadar itu. Jadi banyakkan kita beribadah, bersungguh-sungguh kita untuk mendapat malam Al-Qadar. Jadi apa lagi? Yang ketiga, banyakkan kita berdoa pada 10 malam terakhir ini. Doa yang paling famous, yang Rasul pesan kepada kita, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, afuun, maha pengampun, tuhibbul afwa, yang menyukai pengampunan, fa'fu anni, dan ampunkanlah diriku ya Allah. Para ulama berpendapat Lailatul Qadar itu waktunya bermula daripada malam, iaitu lepas maghrib, dari kira malam, sehinggalah waktu terbit fajar, terbitnya waktu subuh. Jadi bermakna daripada maghrib itu kita solat berjemaah, baca Quran, berzikir, berdoa sehingga waktu Isyak, solat berjamaah Isyak, terus kepada solat sunat, terus kepada solat tarawih, terus kepada
bangun malam, tahajud, dan terus kepada solat subuh berjemaah. Waktunya yang afdal beribadah untuk kita memburu Lailatul Qadar. Lagi yang keempat apa? Yang keempat, kita banyakkan bertenang. Untuk kita mendapat Lailatul Qadar ini, terutamanya janganlah kita bertengkar-tengkar, bergaduh-gaduh. Biarkan hati kita tenang, supaya insya-Allah dapat kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Jika hati kita bergundah gelana, ada pertengkaran, pergaduhan, berebut nak balik raya mana, jadi tidak mudah, tidak mudah hati kita ni untuk beribadah. Seterusnya, kita kena ada azam, untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ini. Kita kena rasa, ya Allah, mungkin Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir untuk diri kita. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita, ya Allah, dan dapatkanlah kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang seterusnya, disebut-sebut malam Lailatul Qadar, apakah kelebihan dia? Di antara kelebihan malam Lailatul Qadar yang tadi Ustaz beritahu, itu malam yang amal ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Bersamaan 84 tahun 4 bulan. Kedua, apa kelebihan Lailatul Qadar ini? Disebut juga dalam ayat yang Ustaz baca tadi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat bersama penghulu malaikat iaitu Jibril turun ke langit dunia dan mengaminkan doa hamba-hamba Allah yang beribadah, berdoa. Ketiga, apakah kelebihan Lailatul Qadar lagi? Malam itu juga Allah berikan malam itu penuh kebaikan yang tiada kesudahan. Itu kita kena bertenang, aman, biar hidup kita aman. InsyaAllah kita akan dapat rasa kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Seterusnya, kelebihan Lailatul Qadar, tadi saya sebut malaikat turun. Para malaikat turun bersama Jibril, turun dan membawa rahmat Allah, yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam turun bawa rahmat Allah untuk ketetapan hidup kita pada tahun berikutnya. Dan juga para malaikat ini mengaminkan doa kita yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi apakah masa ataupun tarikh ataupun waktu berlakunya Lailatul Qadar ini? Pertama, Lailatul Qadar ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rahsiakan waktunya. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir Ramadan. Bermakna 10 terakhir Ramadan, daripada 21 sehinggalah akhir Ramadan. Hadis dari Bukhari ada menyebut begini. Ada juga pendapat ulama mengatakan pada malam-malam yang ganjil 10 terakhir Ramadan, bermakna malam 21, malam 23 Ramadan, malam 25, malam 27 dan malam 29 Ramadan. Ada juga ulama mengatakan pada malam sepanjang bulan Ramadan itu, bermula dari 1 Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. Juga ada ulama mengatakan Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada 17 Ramadan, iaitu pada malam Al-Quran diturunkan, pada 21 Ramadan, pada 23 atau 24 Ramadan, pada 27
atau 30 Ramadan. Yang penting di sini, kita sebagai hamba Allah ini rebutlah peluang mencari Ramadan. Beribadahlah kita dengan seikhlas hati. Bukan kita menjadi hamba Ramadan, kita dah menjadi hamba Allah. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita ini hamba Allah, dan janganlah kita jadi hamba Ramadan. Takut-takut kita ini beribadah hanya di bulan Ramadan sahaja. Kita berdoalah Allah menerima amalan kita ini berterusan sehingga selama-lamanya. Jadikanlah Ramadan ini sebagai madrasah Ramadan, sekolah untuk kita beribadah, belajar beribadah, supaya kita boleh istiqamah sehingga akhir, selepas bulan Ramadan dan sehingga akhir ayat kita. InsyaAllah. Begitulah tadi kupasan yang mampu Ustaz bagikan. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kesempatan kepada kita itu untuk menerima, untuk memperoleh malam yang sangat istimewa ini, malam Al-Qadar. InsyaAllah. Untuk itu kita jumpa lagi. Puasa, jangan tak puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin ya rabbal alamin.